Pengeluaran kasar industri pertanian dan agri makanan negara mencatatkan pertumbuhan yang positif. Berdasarkan statistik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, pengeluaran kasar komoditi sektor tersebut sehingga Jun tahun ini mencatatkan nilai keluaran berjumlah RM278 juta berbanding RM273 juta bagi tempoh yang sama tahun lalu. Sektor ternakan merupakan penyumbang terbesar dalam pembangunan pertanian dan agri makanan negara. Sehingga Jun tahun ini, sumbangan sektor ternakan bernilai RM161 juta berbanding RM162 juta pada tempoh yang sama tahun lalu. Industri ayam pedaging merupakan penyumbang terbesar hampir RM74 juta dari keseluruhan sumbangan sektor ternakan. Sumbangan sektor tanaman pula berjumlah RM32 juta dari keseluruhan nilai pengeluaran tempatan, dengan industri sayur-sayuran penyumbang terbesar sebanyak RM17 juta dan industri agri makanan menyumbang RM85 juta dengan produk tambah nilai dan proses ternakan penyumbang utama sektor tersebut sebanyak RM60 juta. We started with 4 greenhouse. Now we go to phase 2 with 10 greenhouse. And every greenhouse, every harvest, we can produce 2.5 metric tons of golden melons. So we are not only catering the local market or the economy, we are also looking and exporting to places like Singapore and UAE. Rumah penelur kami sebenarnya dapat menghasilkan antara 100,000 hingga ke 120,000 lah sehari. So maksudnya peningkatan itu dapat dinaikkan kepada 120,000 sehari. Ya, buat masa sekarang kami mempunyai rumah control environment control house automatic untuk ayam penelur. Jadi dari sana kami dapat meningkatkan hasil pengeluaran setiap hari lah. Kami mempunyai rumah yang mencukupi untuk menghasilkan telur. We have watermelon, coconuts, bananas, and pineapples, limau kasturi. There's around 110 tons, and total value is around 200,000 BND. And for the future, we have already planted more pineapples right now. Before it was just 40,000. Now we increased production to 100,000. So we expect more than double for pineapple. Negara pada masa ini telah mencapai 100% sara diri dalam bekalan ayam pedaging dan telur ayam, 68% sara diri bagi sayur tropika, 37% sara diri bagi buah-buahan jenis tropika dan beras sekitar 8.4% sara diri. Pelbagai produk berkualiti tinggi buatan Brunei kini boleh didapati di pasaran Republik Singapura. Produk Brunei tersebut mengisikan rak jualan pusat membeli belah Mustafa Center bermula 17 Oktober lalu. Perkembangan itu membuktikan komitmen kedua-dua buah negara dalam memupuk kerjasama ekonomi dan memperlihatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap produk buatan Brunei. Antara produk yang diketengahkan, keropok dan minyak masak sayuran Brunei Halal Foods, keropok udang marimin, sos cili cinta, teh tarik sabli dan biskut Torian Bakeshop and Cafe. 31 buah agensi pengembaraan Jepun menyertai sesi rangkaian dengan delegasi negara ini mewakili Jabatan Kemajuan Pelancongan dan ejen-ejen pengembaraan tempatan bagi mempromosikan rangkaian dan mengukuhkan hubungan yang bernilai. Sesi tersebut diadakan di Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Tokyo, Jepun. Semasa sesi tersebut, Daing Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan matlamat utama sesi itu antara lain untuk mengukuhkan lagi hubungan dan rakan kongsi antara negara Brunei Darussalam dan Jepun dalam sektor pengembaraan dan pelancongan. Penyertaan Jabatan Kemajuan Pelancongan semasa Expo Pelancongan di Osaka, Jepun minggu lalu menunjukkan usaha yang berterusan bagi menggalakkan lebih ramai pelancong Jepun mengembara di negara ini. Expo Betcon 23 yang menjadi platform untuk para peniaga memperluaskan rangkaian, mempromosikan produk dan perkhidmatan serta menerokai potensi peluang perniagaan. Melalui expo berkenaan, lebih 200 peserta mengetengahkan pameran perusahaan kepada perusahaan dan perusahaan kepada pengguna serta perbincangan panel dan business matching yang memfokuskan 5 tonggak strategi BIM Niaga.
Alhamdulillah juga dapat sambutan, diterima oleh Tani punya orang Brunei lah. Bukan saja orang Brunei, even Chinese pun terima, macam tekak diorang pun boleh terima, even Indian pun boleh terima. Di Brunei jualan kain khas dari Kalimantan Selatan. Produknya dibuat dari tangan saya sendiri. This is our first time exhibiting under Sabah DIDR. So far kita dah jual lebih kurang 1,000 pack sudah ni. Hopefully we can also introduce more Sabah product dekat Brunei and bring more exciting products lah for the Brunei people. Para pencipta inovasi, pengusaha dan kreatif terdiri daripada wanita dari pelbagai pertubuhan mengongsikan mengenai teknologi dan inovasi serta bagaimana harta intelek menyumbang kepada kejayaan pelbagai sektor dan industri di negara ini semasa Forum Sempena Hari Harta Intelek Sedunia. Kira-kira 250 orang dari agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, firma guaman dan para pengusaha menghadiri acara tersebut. I share today. Hari Keusahawanan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB memupuk semangat kerjasama serta pemikiran yang kreatif dalam kalangan pelajar selain membuka peluang kepada pengusaha tempatan memperkenalkan produk masing-masing. Lebih kurang 50 petak jualan dan pameran ditawarkan merangkumi jualan makanan dan minuman serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Hari Keusahawanan Kupu SB merupakan salah satu program kokurikulum kolej berkenaan yang bertujuan memperkembangkan potensi pelajar. Sebuah lagi taman permainan kanak-kanak dibuka. Taman Permainan Arnold Zoe Wonderland menyediakan tempat bermain dan belajar yang selamat bagi kanak-kanak. Terletak di sebuah pusat membeli belah Kampung Selam Bigar, taman ini menawarkan pengalaman permainan interaktif yang unik dan direka untuk merangsang kreativiti kanak-kanak. Sembilan belia menghadiri kelas seni ukir buah-buahan didedahkan dengan pengetahuan dalam bidang seni ukiran buah-buahan secara bimbingan dan panduan untuk menghasilkan satu seni produk yang lebih kreatif dan profesional. Pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dari kelas tersebut diharap dapat memberikan para belia berkenaan peluang pekerjaan dan perniagaan secara kecil-kecilan. Belajar mengukir seni buah adalah satu challenge buat semua orang dan pastinya selalu belajar itu pun kebanyakan basic bersama chef-chef yang lain di cawangan tempat kerja saya. Harapan saya adalah untuk banyak lagi belia untuk mengikuti program-program seperti ini yang diorganisasi oleh Pusat Belia Kuala Belait kerana ianya sangat bagus dan sangat mendorong minat belia di masa sekarang. Dengan kecanggihan teknologi di hujung jari, pelancaran aplikasi Olive BIBD At-Tamwil pada Julai lalu merupakan satu pencapaian Bank Islam Brunei Darussalam BIBD untuk mendigitalkan perkhidmatan kewangannya secara penuh. Aplikasi tersebut menawarkan kemudahan peribadi yang memenuhi keperluan dan pilihan unik pelanggan. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi di negara Brunei Darussalam yang pertama yang menggunakan sistem AI, blockchain dan digital signature yang mana masa ini BIBD At-Tamwil menggunakannya untuk para pelanggan kami membuat sebarang pembiayaan, membuka akaun simpanan dan membuka segala investment lah menggunakan daripada Olive. So dorang ini boleh membuka di mana-mana saja walaupun berada di rumah ataupun di luar negeri apa. So because
barang ni indah payah menggunakan dorang customer kami ni datang ke kami punya branch lah. Untuk ia punya approval, ia boleh on the spot masa ni. Kalau membuka akaun simpanan kan biasanya datang ke Tamuel lagi Batah. Masa ni kalau ia membuka saja menunggu a few minutes saja. Paling lama pun dalam 5 minit membuka tarus kalau membuka akaun simpanan. Kalau membuat pembiayaan on the spot ia punya approval. Dengan pelancaran aplikasi Olive, BIBD At-Tamwil Berhad menjadi institusi kewangan pertama di negara ini yang menggunakan teknologi elektronik Know Your Customer (EKYC) dengan maksud pelanggan akan boleh membuka akaun, memohon pembiayaan atau berurus niaga secara digital tanpa perlu datang ke kaunter. Sambutan pelanggan amat menggalakkan setelah aplikasi Olive dilancarkan dengan kini menerima pendaftaran lebih 21,000 pelanggan. Benefitnya adalah untuk keseluruhan. Sepertinya macam mana kalau dulu customer kami, pelanggan kami terpaksa datang ke kami punya branch menunggu berqueue lama. So sekarang ni customer cuma membuat aplikasi daripada through Olive ini saja, daripada di rumah saja. Alhamdulillah kebanyakannya positif kerana indah payah lagi dorang ni datang ke BIBD At-Tamwil Berhad.